Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahmi Amirul bin Barisham. Saya merupakan pelajar daripada Politeknik Nilai Negeri Sembilan dan saya merupakan pelajar semester 3 bagi Diploma in Landscape Horticulture dan saya daripada kelas DLH 3A dan matrik nombor saya 23 DLH 19F2036. Baiklah, jadi pada hari ini saya akan melakukan beberapa aktiviti yang saya ingin tunjukkan kepada kalian. Jadi sebelum kita melakukan aktiviti seterusnya, perlulah saya ingatkan kepada kalian semua akan keselamatan kita sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti pertukangan atau aktiviti-aktiviti lain. Jadi sebelum kita nak bertukang, kita perlu pentingkan keselamatan kita. Jadi pertama sekali, keselamatan yang perlu kita pentingkan ialah tangan kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk pakai glove untuk mengelakkan tangan kita daripada cedera. Dan selain itu, jangan lupa juga untuk memakai cermin mata ini supaya untuk mengelakkan mata kita terkena benda-benda yang tidak sepatutnya kena, dan perlulah kita menjaga keselamatan. Baiklah, jadi aktiviti pertama yang ingin saya lakukan pada hari ini ialah untuk membuat stepping stone. Jadi sebelum kita ingin melanjutkan proses untuk membuat stepping stone, saya akan tunjukkan kepada korang bahan-bahan yang perlu ada untuk membuat stepping stone. Jadi let's go. Okey, baiklah, bahan pertama yang perlu ada untuk membuat stepping stone ialah baldi. Untuk apa baldi ini digunakan? Untuk saya letak simen dan pasir dan saya akan gaulkan di dalam ini. Dan seterusnya saya ada sudip simen untuk saya gunakan untuk kacau saya punya simen dengan pasir nanti, dan untuk saya letakkan di dalam bingkai stepping stone. Dan then selepas tu saya menggunakan clear daripada anchor untuk finishing saya nanti. So clear ni terpulang kepada korang nak guna brand apa, tak ada masalah. And then selepas tu saya menggunakan beberapa batu yang saya akan guna, yang saya akan letak untuk nampakkan stepping stone saya. So saya dapatkan ni daripada Mr. DIY. Dan seterusnya saya menggunakan paku bersaiz 1 inci. So paku ni tak kisahlah, dia terpulang kepada kayu yang korang guna, sama ada kayu korang tu tebal ke ataupun nipis ke. So gunakanlah paku yang sesuai dengan kayu anda. And then selepas tu kita akan ada besi BRC untuk saya gunakan untuk saya letakkan di dalam stepping stone. Baiklah, selepas tu saya akan menggunakan beberapa pasir halus. So ini seperti yang korang boleh lihat, pasir halus yang ada di rumah saya yang saya dah beli. Dan seterusnya seperti yang korang boleh lihat di dalam video, ini merupakan simen yang saya akan gunakan untuk stepping stone saya. Jadi ini merupakan kayu yang saya akan guna untuk membuat bingkai stepping stone. Jadi pada yang tanya ini kayu apa, ini merupakan kayu siling. Dan selain itu, alatan yang perlu ada untuk membuat stepping stone ialah kita perlukan gergaji. So terpulang kepada kalian nak menggunakan yang besar ataupun yang kecil. So bergantung kepada keselesaan masing-masing. Baiklah, so step pertama kita akan potong kayu siling ni berukuran 1 kaki. Jadi kita ada pita pengukur kat sini seperti yang korang boleh lihat, ada pita pengukur. So kalau 1 kaki lebih kurang, kalau korang tengok ni 1 kaki lebih kurang panjang lah. Potong baris ni pun lebih kurang lah, kalau korang tengok dalam video lebih kurang lah. Kita akan pakai baris ni. So kita akan buat tanda dulu. Sebelum kita nak potong, kita akan buat tanda dulu. Kita dah tanda, kita akan cek balik lurus ke tak lurus benda ni. Okey, macam mana korang boleh lihat? Lurus So kita akan potong kayu ni. So kita akan ambil gergaji untuk potong kayu ni. Kita buat line dulu. Kita akan potong ni sebanyak, kita akan buat 4 kali. So kita dapat ukuran panjang lebih kurang. So kalau korang tengok ukuran dia 1 kaki So kita akan potong ni sebanyak 4 kali. So let's go. Okey, so cukuplah. Ada 4 kayu sama saiz. So ni ada. Alright, so kita akan pergi ke step seterusnya. So selepas kita dah potong tadi sebanyak 4 kayu yang kita potong tadi bersaiz 1 kaki, so kita akan susun macam ni.
Jadikan dia 4 segi dan selepas tu kita akan paku lah dekat setiap penjuru ni. Kita akan paku dan jadikan dia sebagai bingkai untuk kita letak simen kat dalam ni nanti, okey. So let's go, kita pergi ke step 2 iaitu kita akan paku dia. Baiklah, so seterusnya kita akan paku. Paku Kita ambil paku ni. Paku di bahagian atas dia. So kita dah paku sikit ke atas ni. Dan kita akan sambung untuk ketuk dekat sini. Okey. Dah paku dah dapat. So kita akan paku di bahagian yang lain pula lah. So ni kita dah berjaya paku bahagian sini. Dah berjaya. So kita akan paku belah sini pula. So kita akan paku bahagian atas pula. Atas. So kita dah dapat bingkai dia. So macam inilah bingkai dia. Okey. Baiklah, so langkah seterusnya kita akan potong besi kat sini bersaiz seperti kita punya bingkai kayu ni tadi. So kita akan potong dalam kurang 1 kaki juga lah. So kita ukur dulu menggunakan pemaris ni. Ataupun korang boleh gunakan pita pengukur untuk ukur lah. So inilah korang tengok 1 kaki ni. Kalau malas ada ni sama dengan ni 1 kaki. So letak. So kita kurang sini lah. So, kita akan pakai cutter ni untuk potong. So selepas kita dah potong, so dah akan jadi macam ni lah. So kita cuba fixkan kat dalam ni. So kalau tak nak kita kena potong sikit lagi. So saya rasa kita akan potong sini sikit dan sini sikit lah. So kita pastikan dia mangam agak lah. Kita akan potong sikit lagi. So kita dah potong. Kita cuba masukkan. Okey. So seperti mana yang korang boleh lihat, muat dalam ni, nampak. So muat So macam ni lah cara untuk kita potong besi ni dan pastikan dia muat dalam ni. So kita nak letak dalam ni, so kita pastikan dia muat. So seterusnya kita akan letakkan pasir dan semen di dalam baldi ni. Dan kita akan letak sedikit air nanti lah di dalam ni. So macam ni lah. Okey, so kita akan pergi ke step seterusnya. So ni seterusnya selepas pasir dan semen telah diletakkan air dan kita dah gaulkan dia sehingga sebati. So macam ni lah rasanya. So proses seterusnya kita akan letak semen di dalam punya bingkai. Kita akan letak separuh dulu
So selepas kita letak separuh dia akan jadi macam ni. Dan lepas tu kita akan letak besi yang kita dah potong tadi tu. Mengikut ukuran. Kita akan letak di atasnya. So macam ni ya. So, lepas tu kita akan letak di atas besi tadi. So seperti yang korang lihat, inilah hasilnya bila kita dah selesai susun semua batu. So kita akan tunggu dia kering nanti. Dan sebelum tu kita kena tekan batu ni ke dalam sikit supaya nanti bila dia kering dia akan keras dan dia takkan tertanggal daripada simen ni. So beginilah hasilnya selepas kita keringkan dalam 1 hari setengah. So kita akan ketuk sikit untuk bagi dia terkeluar. Kita akan buka pelan-pelan . Lepas kita dah keluarkan daripada bingkai, dia akan jadi macam ni. Dan finishing terakhir kita akan pakai clear. Kita akan spray di atas ni untuk nampakkan dia kilat. So selesailah projek kita stepping stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So seterusnya saya akan tunjukkan kepada korang cara-cara ataupun kaedah untuk potting dan repotting. So terlebih dahulu saya ada 4 jenis pokok, iaitu 2 untuk potting dan 2 untuk repotting. Jadi saya akan tunjukkan untuk potting terlebih dahulu lah. So untuk potting kita ada 2 pokok. So ini pokok yang pertama, pokok yang ada dalam polybag. So ini pokok yang pertama. Pokok kedua ialah yang ni untuk potting. So seterusnya untuk pokok repotting ialah yang ni yang ada dalam pasu. So kita akan tukar dia ke pasu yang baru. Dan seterusnya pokok yang ni pun dalam pasu. So kita akan repotting dia. So seterusnya bahan yang perlu ada ialah silah pasu. So dekat sini saya ada 3 jenis saiz pasu. So ni yang pertama. So ni pasu yang pertama. Dan yang ni pasu yang kedua, dia lebih besar sikit. Dan ni pasu yang ketiga, pasu yang paling besar. So pasu ni dia terpulang kepada korang, terpulang kepada saiz korang. So kalau macam untuk repotting, kita kena cari pasu yang lebih besar daripada pasu yang ada, pasu yang sedia kala yang kita dah pakai untuk pokok yang sebelum ni. Contohnya macam ni. So kita kena cari yang lebih besar daripada ni. Contohnya kita boleh pakai yang ni, ini lagi besar. So dia akan lebih baik lah. Dan seterusnya bahan seterusnya kita perlukan batu. So terpulang pada korang batu apa. So ni saya dapatkan DIY juga. So batu ni apa fungsi dia ialah untuk sistem pengairan. Kita akan letak kat dalam ni. Contohnya macam korang nampak dalam ni ada berlubang. So kita akan tutup kat dalam tu untuk sistem pengairan dia. Dan yang terakhir sekali, kita ada tanah campuran yang saya dah beli, yang dah siap campur. So ni saya dah beli. So ni yang dah siap campur lah. So dah siap campur. So kalau yang belum siap campur, cara dia punya medium dia ialah 3-2-1, iaitu 3 tanah, 2 tanah organik dan 1 pasir. So baiklah, so step pertama kita kena pakai apa ni orang kata pasu yang baru. Dan lepas tu kita kena letak batu-batu ni dekat lubang-lubang yang korang boleh nampak dalam video lah. Sebab apa? Sebab untuk sistem pengairan yang baik. So kita akan letak. So seterusnya kita akan letakkan sedikit tanah campuran tadi kat atas batu-batu ni. Kita akan letak kat dalam ni. Kita akan letak tanah ni kat dalam ni. Tapi kita tak letak semua, kita letak separuh dulu. So let's go. Lepas kita letak separuh tanah kat dalam tu, pastikan dia permukaan dia kita ratakan, bagi rata. Dan bila kita nak tahu sama ada tanah yang kita letak dalam tu dah cukup ke tidak, kita ambil pokok yang kita nak tanam dalam pasu ni. Kita tengok dia terlalu ke dalam ke atau tidak. Sebab kita kena pastikan dia punya yang belah atas ni dekat atas. Kita tak boleh biarkan dia ke dalam. Okey. So step seterusnya kita akan sebab kita yang sekarang ni kita nak buat repotting. So kita ambil yang polybag. And then kita potong polybag ni. Potong daripada sini depan sini. Potong. Bila dia dah terpotong sikit, kita buka. Buka. Okey.
Dan kita letak dekat atasnya. Pastikan tegak, straight, supaya dia tumbuh dengan cantik. Okay? Macam korang boleh tengok, so pokok ni tegak. Dia memang tegak. So jadi macam ni, straight je. So pastikan permukaan ni di belah atas supaya dia tumbuh dengan lebih baik. And ni pastikan dia straight, supaya dia tak ada tumbuh sengit ke apa, dia akan tumbuh tegak ke atas. Okay? And lepas tu kita akan letak tanah tadi, tanah yang kita dah beli tadi. Kita akan penuh dia sampai atas. So let's go. Freedy Beats Production. So siaplah tugas pertama kita, iaitu potting. So saya minta maaf tadi saya salah cakap di potting. So sebenarnya ini potting So seperti mana korang lihat. So ini adalah potting Baiklah. So seterusnya kita akan sambung untuk buat potting juga. So korang layan time slap, okay? Let's go. So seterusnya kita akan buat repotting. So sama je macam potting. So first kita ada pasu yang baru, and then kita akan ambil batu untuk tutup lubang ni. Untuk apa? Untuk sistem pengairan. So kita akan letak and then lepas tu kita akan letak sedikit tanah dulu di bahagian atas supaya nanti kita akan letak yang dalam pasu ni, kita akan keluarkan dia, kita akan letak dekat dalam. Okay, so let's go. So baiklah, so seterusnya kita akan keluarkan pokok yang ada dalam pasu yang asal ni. So cara-cara dia, kalau macam polybag kita boleh potong Kalau ni kita kena ketuk sikit. Bagi tanah dia tak melekat. Dan kalau kita rasa ketuk tu jangan terlalu kuat sebab takut pecah tanah tu. So kita agak-agak je. Kalau kita rasa dah boleh keluar tu, kita cubalah keluarkan dia macam ni. So korang boleh lihat. Okey, cantik. Dan kita terus letak dekat dalam pasu kita yang baru. Okay, so macam ni. So yang selebihnya macam sama juga seperti yang awal-awal tadi. Kita akan penuhkan tepi ni dengan tanah campuran tadi. So let's go. Baiklah, so inilah hasil selepas kita dah repotting daripada pasu yang kecil ni. Okay, pasu yang kecil ni ke pasu yang lebih besar. Jadi kita dekatkan sikit. So macam inilah hasilnya. Okay, korang boleh lihat. Okay, inilah hasilnya. Okay, so mantap. Baiklah, so seterusnya kita akan buat repotting juga macam tadi. So yang kali ni korang layan time slap. Okay, so let's go. Freedy Beats Production. So seperti mana yang korang boleh tengok dalam video. So inilah hasil selepas kita siap buat potting dan grey potting. So kalau kita pergi sebelah sini, korang boleh tengok pasu yang berwarna coklat ni. Ini ialah kita buat potting. So inilah hasilnya. Kalau korang boleh tengok dekat yang lebih dekat, itu hasilnya. So ini pun sama, potting juga. Dan kita beralih kepada pasu yang warna lain. So ini kita repotting pokok yang kita repotting. Sama juga yang ni, pokok yang kita repotting. So inilah hasilnya semua. Okay, and last, jangan lupa siram air kat pokok ni. Okay. Baiklah, so seterusnya aktiviti yang saya akan tunjukkan kepada korang semua ialah cantuman kayu. So terdapat dua cantuman kayu yang akan saya tunjukkan kepada korang. Yang pertama ialah cross lap joint dan yang kedua ialah half lap joint. So tanpa membuang masa, let's go. So bahan-bahan yang perlu ada untuk
cantuman kayu ialah pertama ialah kita perlu kayu, dan yang kedua kita perlukan pen untuk kita buat tanda, and then yang ketiga kita perlukan pembaris untuk ukur ataupun korang boleh pakai pita pengukur juga, and then lepas tu kita perlukan hammer. Lepas tu kita perlukan pahat kayu untuk kita pahat kayu pada bahagian kayu yang kita potong nanti. Lepas tu kita perlukan gergaji, terpulang kepada korang nak guna mini handsaw ataupun gergaji yang besar ni. So terpulang, so let's go. So step pertama kita kena marking dulu untuk potong kayu ni. So kalau ikut pembaris ni dalam 28 cm. So kita akan gariskan dulu. Dan pastikan garis ni garis straight ke bawah. Okey. So lepas tu kita akan start potong. So seterusnya kita akan buat ukuran pada kayu ni. So kalau boleh tengok kayu ni dalam 3 cm. So kita bagi 2, dia akan dapat dia punya tengah dia 1.5. So dapat macam ni. So atas ni kita akan kira juga. So atas ni dalam, kalau boleh tengok, dalam 8. So kita akan kat sini dalam 8 juga. So macam ni. So kita akan garis sampai atas ni semua sekali. Seterusnya kayu lagi satu tu kita akan buat sama juga macam ni. So lepas kita dah buat marking semua, kita akan potong ni separuh dan kita akan pahat sekali. So let's go. Alright, so selepas kita dah selesai potong dua-dua bahagian kayu yang kita telah potong tadi, so kita just letakkan di sini, cantumkan dan dia akan cross. So kita akan ketuk sikit untuk bagi dia betul-betul ketat. So ya, seperti mana yang korang boleh lihat, macam inilah hasilnya selepas dipotong dan dipahat. So ini ialah cross lap joint. Okay. So selepas kita dah selesai buat cross lap joint, kita akan buat half lap joint. So kita akan buat seperti yang pertama juga tadi, kita akan potong kayu ni sebanyak 2 kali. So mengikut pembaris ni. So let's go.
So inilah adalah hasil selepas kita dah siap potong semua. So ini kita panggil half lap joint. So seperti mana korang boleh lihat. So ni kayu dia. Okay, so lepas tu ni. Okay. So kita akan letak di sini. Kita ketuk sikit dengan hammer. So dia betul-betul fit Okay, dia masuk. Sini pun masuk. Sini pun sama. Sini pun. So dia ketat tak tertanggal. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni saya akan tunjukkan kepada korang cara-cara untuk mengikat batu bata dengan betul. So let's go. Terlebih dahulu kita akan pergi ke bahan-bahan yang korang perlu ada untuk mengikat batu bata. So yang pertama sekali benda yang perlu ada ialah batu bata sendiri. Dan lepas tu kita perlukan hammer. Kita perlukan penimbang air. Lepas tu kita perlukan tali nilon ni untuk kita buat ukur nanti. Dan pita pengukur. Seterusnya kita perlu ada sudut. Jadi kita ada bekas bancuan yang dah berisi simen dan pasir halus. Baiklah, so step pertama kita akan start buat tagging tali terlebih dahulu, okey, berbentuk L. So let's go. Baiklah, so inilah hasilnya selepas saya dah ikat. So ini kenapa saya buat macam ni, supaya nanti benda ni kita boleh gerakkan tau. Contohnya ni kita boleh gerakkan sampai atas, yang ni pun kita boleh gerakkan sampai atas. So dia boleh ikut arah sepatu yang kita nak, sampai mana arah sepatu yang kita nak buat. So dengan cara macam ni lebih senang lah kot. Okay. Baiklah, so ini adalah hasil yang saya dah buat. So ni tadi patutnya paku dia ke depan, tapi sebabkan tak lurus, so saya dah ubah jadikan dia ke belakang. So dia jadi lurus. Lepas tu yang ni saya tambah juga untuk buat bentuk L shape orang kata. So nanti bila saya nak simen, so benda ni boleh naik ke atas, boleh naik. Sama juga dengan ni, hujung sini. Sini pun sama. Boleh naik, okey. So kalau tengok daripada sebelah sini, dia ni bentuk dia hasilnya. So kita akan mula untuk simen. So let's go. Sebelum kita pergi ke simen, so saya lupa nak tunjukkan korang cara untuk ikatan yang saya buat dekat semua ni. Saya lupa nak tunjuk cara untuk buat ikatan untuk L shape ni. So cara untuk saya buat tu, saya buat macam ni sini, sini ke sini. Dan lepas tu kita simpulkan dia, masukkan dia dekat lubang yang besar tadi tu. Okay, so tu kita tarik je. Okay, so benda ni boleh adjust benda ni boleh adjust. Kalau kita nak dia lagi besar ataupun kita nak kecilkan, kita tarik dia ni. So makin lama dia akan kecil. Okay, so seterusnya kita akan start simen. Okay, so let's go. So ni first batu kita yang kita dah simen, kalau korang tengok. So selepas korang dah letak simen, korang kena pakai ni untuk tengok sama ada dia straight ataupun tidak. So kalau korang tengok dekat water level tu, okay, water level tu straight So maksud batu kita straight. Baiklah, so seterusnya kita akan potong batu ni menjadi dua So pakai hammer. So ni kita ada hammer dan kita letak ni kat tengah-tengah. Kita cuba ketuk lagi pecah. So dah pecah, okay. So let's go, kita sambung simen. Terusnya kita akan sambung untuk simen, tapi kita akan settlekan layer 1 dulu. Lepas tu baru kita akan pergi ke layer nombor 2. So let's go. So selesai layer 1. So seperti mana korang boleh tengok dekat bimbang air ni. So bermaksud
batu kita ni straight rata. Okey, sini pun. Sini pun rata. So inilah hasilnya layer 1 So seterusnya kita akan pergi ke layer 2. So let's go. Baiklah, so inilah hasil terakhir selepas kita dah buat sedikit kemasan. So seperti mana korang boleh lihat dalam video. So macam inilah hasilnya, okey. So kita dah ratakan, dah bagi dia nampak lebih kemas. So sebelah sini pula. Okey, so semua cun. So kita akan tengok sama ada yang kita buat ni lurus ataupun tidak. So kalau korang tengok lurus sini pun sama. Nampak ke? Okey. Lurus. So itu saja daripada saya. Terima kasih.